Dalam Al-Quranul Karim Allah cerita tentang langit dan bumi ini menangisi kematian seorang mukmin. Bila kita memilih hidup atas dunia menjadi mukmin, saya sentiasa sebut pada sahabat-sahabat sekalian, bila kita hidup atas dunia ni, jangan kita pilih menjadi orang munafik, jangan. Orang munafik ni orang yang talam dua muka. Orang yang hidup dia dalam keadaan yang memberi sokongan hidup dia, sekejap dengan orang mukmin, sekejap dia dengan orang kafir. Ni disebut dengan orang munafik. Jangan kita jadi orang munafik. Tetapi dalam hidup kita, jauh lagi lah kita jangan jadi orang kafir. Orang yang tak beriman pada Allah, tak berkeyakinan hidup ini terhadap yang disebut dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang disebut orang mukmin. Jangan sekali-kali kita menjadi orang munafik. Orang munafik ni orang yang paling bahaya dalam hidup kita. Dan kita dah cerita panjang, orang munafik tempat dia, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ni tempat dia dalam api neraka Allah. Bila di dasar api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang munafik ni bila waktu mana dia menghampiri dengan kematian pun, dekat-dekat dengan kematian dia tu pun, dia masih lagi dalam keadaan yang sukar pada diri dia. Dan semakin sukar masa yang akan dilalui. Beza dengan orang mukmin. Orang mukmin bila dia dekat nak meninggal dunia, dia mula menanggalkan segala kepenatan, segala kepayahan, segala kesukaran waktu mana dia melalui saat sakarat. Sehinggalah dia berjumpa dengan kematian, sehinggalah dia menghadap di hadapan Rabbul Jalil itu sendiri. Yang ni yang besar pada orang mukmin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sampai saat di mana kita dalam hidup kita akan sampai pada masa kita meninggalkan alam ini. Kala mana kita dipanggil untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, masa tersebut merupakan masa-masa yang gemilang dalam hidup orang mukmin. Di saat tersebut kita akan rasa bahagia apabila Allah telah memanggil kita untuk pulang kepadanya. Kerana kita tahu bahawa masa kita pulang ini merupakan masa kita mula berehat daripada segala kepenatan dalam kehidupan kita sepanjang kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Masa itulah masa yang paling indah dalam hidup. Kerana kita akan memulakan menikmati segala nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap supaya semua di kalangan kita ini akan merasa bahagia di masa-masa dipanggil menghadap di hadapan Allah. Kerana masa itu juga merupakan masa yang sering kali kita tunggu-tunggu dalam hidup kita. Setelah mana penatnya kita di dunia ini, dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahawa masa kita rehat ialah masa kematian kita. Lepas pada kita mati saja, kita mula berehat daripada segala kepenatan dalam kehidupan. Saat mana kita dipanggil menghadap di hadapan Allah, kita akan melalui masa yang sukar dan masa yang getir pada diri kita demikian. Kepenatan dan kepayahan dan kesukaran kita di masa yang demikian itu tak mampu kita lalui kecuali dengan kekuatan agama yang telah kita bina sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Tuan-tuan pun tahu bahawa tatkala mana kita berada di masa yang demikian itu, maka kita diajar supaya kitanya sentiasa mensyukuri di atas segala apa yang Allah kurniakan pada kita. Waktu mana kita melalui masa-masa detik-detik sakarat, melalui masa-masa detik-detik kematian pada diri kita, masa itu kita mesti istiqamah. Mesti kita sentiasa teguh
dalam jiwa kita mengharungi saat-saat demikian. Tetapi apabila kita dah mula lepas saja yang dinamakan dengan kematian, maka di waktu itu kita akan mula melalui saat barzah dan kepenatan seketika. Bila kita penat dan kita akan mula berehat daripada penat yang kita lalui saat mana kita hidup atas dunia, kemuncak penat kita waktu mana sakarat, kemuncak saat penat kita melalui masa untuk dibawa dan diusung jenazah kita sampai ke kuburan. Bila masuk saja dalam kubur, maka kita akan mula berehat untuk selama-lamanya dalam kepenatan yang kita lalui ini. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, tapi bagaimana pula dengan alam ini? Alam yang kita tinggalkan, alam yang kita, dunia yang kita tinggalkan ini. Inilah tajuk yang kita nak bincang pada saat ini. Dalam Al-Quranul Karim, Allah cerita tentang langit dan bumi ini, menangisi kematian seorang mukmin. Bila kita memilih hidup atas dunia menjadi mukmin, saya sentiasa sebut pada sahabat-sahabat sekalian, bila kita hidup atas dunia ni, jangan kita pilih menjadi orang munafik, jangan. Orang munafik ni orang yang talam dua muka. Orang yang hidup dia dalam keadaan yang memberi sokongan hidup dia, sekejap dengan orang mukmin, sekejap dia dengan orang kafir. Ni disebut dengan orang munafik. Jangan kita jadi orang munafik. Tetapi dalam hidup kita, jauh lagi lah kita jangan jadi orang kafir. Orang yang tak beriman pada Allah, tak berkeyakinan hidup ini terhadap yang disebut dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang disebut orang mukmin. Jangan sekali-kali kita menjadi orang munafik. Orang munafik ni orang yang paling bahaya dalam hidup kita. Dan kita dah cerita panjang orang munafik, tempat dia innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ni tempat dia dalam api neraka Allah. Bila di dasar api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang munafik ni bila waktu mana dia menghampiri dengan kematian pun, dekat-dekat dengan kematian dia tu pun, dia masih lagi dalam keadaan yang sukar pada diri dia. Dan semakin sukar masa yang akan dilalui. Beza dengan orang mukmin. Orang mukmin bila dia dekat nak meninggal dunia, dia mula menanggalkan segala kepenatan, segala kepayahan, segala kesukaran waktu mana dia melalui saat sakarat. Sehinggalah dia jumpa dengan kematian, sehinggalah dia menghadap di hadapan Rabbul Jalil itu sendiri. Yang ni yang besar pada orang mukmin. Hari ini kita baca ayat Al-Quran Karim dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-29. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Langit-langit dan bumi tidak menangis terhadap mereka tersebut. Anas menuturkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada seorang pun malaikat memiliki tidak ada seorang pun yang melainkan memiliki dua pintu langit. Setiap di kalangan kita ni, katanya Anas dia cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada dua pintu langit setiap di kalangan umat manusia ini. Allah jadikan pada dia. Pintu langit yang pertama adalah tempat amalnya. Amal yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pintu langit untuk tempat amalnya. Sementara satu lagi pintu langit yang lain adalah tempat-tempat turunnya rezekinya. Tempat yang turunnya rezeki kita. Dua pintu yang Allah jadikan untuk setiap umat manusia. Satu pintu amal, satu lagi pintu rezeki. Pintu rezeki ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jika seorang mukmin meninggal dunia, kedua pintu tersebut menangis kerananya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila orang mukmin meninggal dunia, dua-dua menangis. Kenapa menangis ni? InsyaAllah kita akan sebutlah. Kenapa dia menangis? Pintu ni. Pintu amal pun menangis, pintu rezeki untuk dia pun menangis. Dua-dua ni. Pada diri kita ni tuan-tuan, Allah jadikan, Rasulullah kata, ada dua pintu untuk diri kita. Satu pintu rezeki yang Allah turunkan dan Allah tentukan rezeki kita. Kita jangan takutlah terhadap rezeki ni. Jangan ada seorang pun bimbang. Dia dapat tak dapat bantuan PKP ni, misal contohnya. Dia dapat tak dapat dalam hidup dia yang disebut dengan beasiswa. Dia dapat ke tak dapat dalam hidup dia. Ni dipanggil pintu yang pertama. Pintu rezeki dalam hidup. Yang kedua, pintu amal. Di mana amal kita ni diangkat dan diturunkan. Dalam hidup kita ni, pintu amalan yang sentiasa ada dalam diri kita ni, amalan-amalan yang diangkat naik. Bila? Waktu mana asar. Waktu mana sekali dalam seminggu hari Jumaat.
sekali dalam setahun pada nisfu Sya'ban. Pada masa-masa tertentu diangkat amalan-amalan di kalangan kita ini sendiri. Manakala yang kedua, pintu apa dia? Pintu rezeki. Rezeki yang Allah turunkan dan Allah naikkan rezeki pada diri seseorang ini sendiri. Lalu bila kita meninggal dunia, kedua-dua pintu itu akan menangis kerana apa dia? Kerana amalan dan juga rezeki yang tidak lagi sampai pada seorang, dan juga amalan yang tidak lagi bergerak di antara kedua-dua pintu ini sendiri. Ini di antara amalan yang kita buat. Satu, kita ni jangan kita penat dalam berbuat baik. Biarlah orang keji macam mana pun pada kita, jangan cepat berhenti bila kita berbuat benda yang baik. Kerana di saat mana orang mengeji kita, jangan begitu. Berbuat amalan dalam hidup kita ni bukan kerana orang, tapi kita buat kerana Allah dalam hidup kita. Bila kita buat kerana Allah dalam hidup kita, nescaya dalam keadaan demikian akan berterusan pahala-pahala yang kita dapat dalam hidup kita. Kita ni jangan cepat kecewa. Ni orang ejek sikit pun mula kecewa. Orang kata sikit pun kita jadi kecewa. Jangan demikian pada diri kita. Kerana orang ni tak boleh bagi pahala untuk kita. Kita buat macam mana pun bukan orang yang bagi pahala. Yang bagi pahala untuk kita siapa? Allah. Oleh kerana Allah yang memberi pahala, Allah yang pemberi rezeki, peduli apa kita terhadap orang. Yang orang nak kata, orang nak caci, orang nak macam-macam gaya, orang nak ejek pada kita, jangan kisah. Yang penting kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir pernah ditanya berkaitan dengan firman Allah yang disebut di atas tadi, "Fama bakat alaihimus sama wal ard." Apakah langit dan bumi itu menangisi seseorang? Ditanya demikian pada Ibnu Abbas, dia menjawab, "Ya, sesungguhnya tidak ada seorang pun daripada makhluk itu melainkan dia mempunyai dua pintu di langit." Seorang yang hidup atas dunia ni, dia memiliki dua pintu di langit. Dua pintu di langit. Satu pintu untuk turunnya rezekinya, dan satu lagi pintu lagi untuk naiknya amal perbuatannya. Ini ingat betul-betul. Malam ni kita belajar ilmu ni. Yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajar oleh Ibnu Abbas, disebut bahawa pada diri kita ni ada dua pintu yang Allah sediakan pada kita. Satu pintu amal, satu lagi pintu rezeki yang Allah tulis untuk diri kita. Jika seorang mukmin meninggal, ditutupilah pintu di langit yang menjadi jalan naik amal perbuatannya. Bila seorang mukmin meninggal, tertutup pintu yang biasa naik amalan dia, menghadap di hadapan Allah, dan menjadi jalan turun rezeki kepadanya. Dan pintu jalan turun rezeki dah tak ada dah untuk diri dia. Sementara dia menangis kerananya. Kerana dua perkara tadi. Jika dia kehilangan musalla di bumi yang menjadi tempat mengerjakan salat dan berzikir kepada Allah, bumi akan menangisinya. Katakanlah waktu mana kita sentiasa solat di tempat tu, kat rumah kita ni kan ada ruang untuk kita solat. Waktu mana kita meninggal dunia, ruang solat kita tu akan menangis. Ruang solat kita tu akan menangis. Rasa sedih dan sayu pada kita. Sesungguhnya kaum Fir'aun di muka bumi itu tidak mempunyai peninggalan yang baik, dan tidak pernah ada kebaikan daripada mereka yang naik kepada Allah, sehingga langit dan bumi tidak menangis terhadap mereka tersebut. Kenapa langit ini menangis? Kerana amalan yang salih yang sentiasa kita buat. Hari ini berapa kali kita berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hari ini berapa kali dalam diri kita berzikir kepada Allah? Hari ini berapa kali kita bersedekah? Hari ini banyak mana yang kita buat amal saleh dalam hidup kita? Di waktu tersebut, langit dan bumi ini langit akan menangis terhadap yang disebut dengan amalan-amalan kita tidak naik lagi, dan rezeki kita tidak turun lagi pada diri kita ni bila meninggal dunia orang mukmin. Sampai tahap demikian para hadirin sekalian. Kita jangan biarkan waktu mana kita meninggal dunia hanya keluarga kita je menangis. Tapi biar alam ini menangis dengan kewafatan kita. Saat mana kita wafat. Kenapa alam ini menangis dengan wafatnya kita? Kerana amalan kita. Amalan yang baik dalam hidup kita. Walaupun orang tak pernah puji kita, walaupun tak ada siapa pun yang datang dekat dengan diri kita, memuji diri kita, amalan kita, tapi biarlah amalan kita ni berada di arasy Allah dan didengari oleh para malaikat Allah. Kita hampir dengan amalan-amalan yang salih dalam hidup kita. Sementara Syuraih Ibn Ubay Al-Hadrami menuturkan,
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah pernah sebut, tidaklah seorang mukmin itu meninggal di kejauhan sementara keluarganya tidak menghadirinya, melainkan langit dan bumi akan menangisinya. Allahu Akbar. Disebut lagi, katakanlah tuan-tuan meninggal dunia. Sekarang ada yang terlekat di negara Afrika, ada yang terlekat di negara negara benua Amerika. Di kalangan masyarakat kita, suatu hari dia meninggal dunia. Dia mukmin, dia meninggal dunia di tempat-tempat yang jauh daripada kampung halaman dia. Menangis para langit, menangis malaikat-malaikat, menangis yang disebut langit-langit, bumi-bumi yang biasa dia hidup ini akan menangis dengan kewafatan orang yang soleh sebegini. Allahu Akbar. Kemudian beliau membaca ayat, "Fama bakat alaihimus sama wal ard." Langit dan bumi tidak akan menangisi mereka. Yang tidak menangisi mereka tersebut ialah orang kafir. Manakala orang mukmin ditangisi oleh yang disebut dengan langit dan juga bumi ini sendiri. Lebih lanjut lagi mengatakan, sesungguhnya keduanya tidak menangis atas orang kafir. Maksudnya demikian. Orang kafir, langit dan bumi tak menangis pun. Tak ada siapa pun yang mendengar tangisan yang disebut dengan kematian kekufuran. Dalam keadaan kekufuran. Bila kita meninggal dunia dalam keadaan keimanan dan ketakwaan yang ada dalam diri kita, bukan hanya orang yang menangis, bukan sekadar makhluk binatang-binatang yang menangis, langit dan bumi pun menangis juga. Kenapa langit dan bumi menangis juga? Kerana orang saleh ini sendiri, dengan amalan saleh yang kita buat, waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita menghadap tersebut, yang menyebabkan jadi tak ada lagi amalan-amalan turun naik di antara bumi dan juga langit, dan tidak ada lagi rezeki yang nak diturun pada orang saleh ini sendiri. Allahu Akbar. Nak sampai begitu sekali Allah jadikan. Bila kita hidup berusaha untuk menjadi baik. Sebab tu saya sentiasa sebut pada para penonton, sahabat-sahabat sekalian, kita ni jangan berusaha jadi jahat, tetapi berusaha jadi baik pada diri kita. Berusaha untuk menjadi orang yang sesaleh mungkin. Jangan pedulikan terhadap celaan orang yang mencela kita. Jangan pedulikan terhadap kata-kata orang, tetapi pedulikan terhadap kata-kata Allah. Sebab tu dalam hidup kita ni, jangan sibuk nak habiskan masa kita dengan benda yang sia-sia, tetapi banyakkan menghabis masa kita benda yang bermanfaat untuk kita di akhirat nanti. Duduk dalam hidup kita baca Quran, dalam hidup kita ni untuk apa dia, kita ni berzikir, bertasbih. Biar hidup kita ni sentiasa cakap zikir, diam fikir dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita lakukan dalam hidup kita. Selama mana, kita akan tanya, selama mana Ustaz bumi ini akan menangis, langit ini akan menangis? Pada seorang Sa'id ibn Mansur dan Abu Nu'aim menuturkan riwayat daripada Mujahid, katanya, tidaklah seorang mukmin meninggal dunia melainkan bumi menangisinya selama 40 hari. Selama 40 hari lepas pada hari kematian dia. Start daripada hari kematian dia tersebut, nangis. Bumi ini menangis, rasa sayu, rasa sedih terhadap kematian orang mukmin ini. Bumi ini pun rasa sedih kerana hilangnya orang saleh ini. Demikian juga yang disebut dengan langit. Langit rasa sayu dan juga sedih kerana apa dia? Wafatnya orang yang soleh ini. Selama mana? Selama 40 hari dalam hidup seseorang itu sendiri. 40 hari para hadirin sekalian. Kita ni diajar supaya apa dia? Diajar pada diri kita ni jaga pada diri kita. Amalan kita ni. Supaya kita ni bernilai. Jangan sampai peringkat adanya kita ni macam tak ada. Adanya kita macam tak ada. Ataupun tiadanya kita macam memang tiada pada diri kita. Jangan. Adanya kita memberi kebaikan pada ummah, menjadi manfaat pada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia orang yang membawa manfaat pada manusia yang lain. Seburuk-buruk manusia orang yang hidup dia menyusahkan orang. Hidup kita ni dalam keadaan yang membawa mudarat orang lain. Kerana dia orang berkelahi, kerana dia memecah belahkan dalam suasana kumpulan kekuatan orang mukmin, kerana dia menyebabkan keliru habis orang. Jangan jadi demikian, jangan. Jadilah orang yang hidup dalam keadaan membawa persaudaraan Islam, sehingga kan membawa manfaat dalam hidup orang lain. Orang tengok oleh kita ni bermanfaat dalam hidup, dipanggil. Ini satu benda yang
yang mesti ada pada diri kita. Biar kita ni ada, kewujudan kita ni membawa manfaat yang besar dalam kehidupan setiap di kalangan kita ini sendiri. Bagi kita ni. Kemudian disebut lagi daripada Atta Al-Khurasani, Abu Nu'aim mengatakan, tidaklah seorang hamba bersujud satu kali kepada Allah di satu tempat di bumi ini, melainkan dia akan memberikan kesaksian atasnya pada hari kiamat kelak, dan akan menangisi pada hari kematiannya. Di mana saja kita datang, jumpa ruang kita yang ada, kita sujud pada Allah sekali je, tempat tu akan jadi saksi pada kita di hari akhirat nanti. Katakanlah tuan-tuan pernah datang ke studio ini, sekali je misal contohnya, tuan-tuan pernah jumpa dengan saya sekali je, dia akan jadi menyebabkan apa dia? Menyebabkan dia akan jadi saksi di hadapan Allah. Sekali pun tak apa dah dalam hidup kita. Sekali je kita sujud di satu tempat tu akan jadi saksi kepada kita di hadapan Allah. Sekali je kita pergi masjid tersebut, kita derma, masuk dalam tabung derma. Bila kita derma je, sekali je kita masuk dalam tabung derma tersebut, sekali je kita masuk, tabung derma tu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Nak sebutnya gambaran bagaimana besarnya nilai yang namakan dengan kekuatan yang Allah jadikan pada seorang bila kita buat amalan itu. Bila kita meninggal dunia, satu hari kita meninggal dunia, tempat yang kita sujud itu akan menangis teresak-esak kerana Allah, pada Allah, kerana apa dia? Kerana orang ni pernah berbakti dan sujud pada kamu di atas muka bumi ini. Tak kira lah kita berbuat benda yang baik, sujud ke, kita derma ke, kita jumpa dengan orang soleh ke, kita ziarah ke, kita buat apa pun, sekali je kita buat dalam hidup kita, dia akan menangisi dan menangkisi. Termasuk dengan Facebook kita ni lah. Bila kita meninggal dunia, Facebook ni akan menangisi pada kita, ataupun Instagram kita ni menangisi kita, ataupun yang namakan dengan apa dia, YouTube kita ni akan menangisi kita. Kenapa menangisi? Kerana kita berbuat baik dengan amalan-amalan yang baik yang kita kerjakan di atas dunia ini sendiri. Tapi sebaliknya, kalau kita meninggal dunia, di Facebook kita ni penuh dengan caci maki, dengan kata-kata yang hodoh, mengejek dan sebagainya, matilah kita saat tersebut. Sumpah seranah yang kita akan sampai. Masuk dalam kubur tu pun sengsara selagi mana tak tertanggal yang disebut dengan tulisan-tulisan yang ditulis di Facebook tersebut. Saya pesan banyak kali dah kepada di kalangan kita, tapi saya dapati ramai yang menjadi RBA dipanggil Red Bin Army, yang disebut dengan musuh-musuh Islam ini. Nak suruh dia menjadi di antara orang yang mempertahankan orang bukan Islam. Bukan nak mempertahankan orang Islam, tapi nak mempertahankan yang disebut dengan kerja buat orang yang bukan Islam, untuk menentang Islam, nak mengejek kerja-kerja agama yang dilakukan oleh mereka tersebut. Orang ni tunggulah bila dia mati nanti, kita tengok macam mana, saat mana dia mati. Beza dengan orang mukmin. Orang mukmin bila dia meninggal dunia, Allah jadikan tempat dia sujud akan menangis. Manakala sekali saja dia buat benda yang baik, dia akan menjadi kesaksian di hari kiamat nanti. Tuan-tuan buat benda yang baik, kenderaan tuan-tuan pergi ke masjid, kenderaan tu akan sebut, ya Allah, kenderaan ni walaupun dia beli macam mana mahal, tapi dia rajin ke masjid, ya Allah. Sekali je kita buat benda yang baik, dia akan sebut, ya Allah, aku pergi pada tarikh sekian, ya Allah. Dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ini kita boleh lakukan demikian dalam hidup kita. Banyak benda-benda yang baik ni yang kita boleh buat dalam hidup seseorang. Daripada Atta Al-Khurasani menyatakan demikian. Sementara dalam Syu'bul Iman, Ibnu Abi Ad-Dunya, Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi menuturkan riwayat Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, jika seorang meninggal, bumi tempat solatnya dan langit tempat naiknya amal perbuatannya akan menangisinya. Lebih kurang sama tadi juga. Maknanya, kalau kita solat, di mana tempat kita solat? Kadang-kadang kita berhenti tepi jalan. Saya pernah waktu mana pergi ke Sarawak, tak silap ingatan saya nya, bila nak pergi tempat yang disebut dengan pergi ceramah ni, jauh tempat tersebut sampai maghrib tu. Dalam perjalanan maghrib tu ada bersama dengan saya 2-3 orang yang dia kata, tak boleh nak jamak Ustaz, tempat ni dekat tapi perjalanan dia jadi jauh. Tempat dekat je 40 km ke 60 km, tapi oleh kerana jalan sempit, dia kata saya kena berhenti Ustaz. Saya kata, nak berhenti kat mana? Dia kata, tak ada surau, tak ada masjid. Nak berhenti ni tak ada
stesen minyak untuk nak tumpang solat dan sebagainya. Saya kata kita berhenti je kenderaan mana-mana, kemudian kita solat je di tepi jalan, begitu. Dia pun berhenti atas jambatan sungai yang mengalir deras kat bawah. Kemudian kami berhenti, kenderaan tak ada, kami berhenti je kenderaan tersebut, kami solat di hadapan tersebut. Jambatan tu akan menjadi saksi waktu mana di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kerana kita solat di atas tempat yang sedemikian rupa. Dibenarkan dalam syarak dipanggil. Jika seorang meninggal, bumi tempat solatnya dan langit tempat naiknya amal, perbuatan tersebut akan menangisinya. Dan di tempat tersebut tembus ke langit yang tempat dia berada tersebut. Dan langit ni akan menangis. Allahu Akbar. Tak ada lagi dah amalan-amalan orang yang baik-baik ini, ya Allah. Kemudian dia membaca firman Allah Ta'ala, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ. Maka langit dan bumi tidak akan menangisi mereka. Bersama Al-Hakim Ibn Abi Ad-Dunya menuturkan riwayat daripada Ibn Abbas bahawa sesungguhnya bumi itu akan menangisi orang mukmin meninggal dunia selama 40 hari. Sama juga yang kita sebut tadi. Sama 40 hari dia akan jadi demikian. Masih daripada Ibn Abi Ad-Dunya diriwayatkan bahawa Abu Ubaid, sahabat Sulaiman Ibn Malik mengatakan, sesungguhnya jika seorang mukmin meninggal, belahan bumi akan berseru, hamba Allah yang mukmin itu telah meninggal. Bumi ini akan berseru, oh hamba Allah itu meninggal ya Allah, hamba Allah itu meninggal ya Allah. Kemudian bumi dan langit lantas menangisinya. Kemudian Tuhan bertanya pada orang yang bertanya, apa yang menyebabkan kalian menangisinya? Allah tanya terus, langit, bumi, kenapa kamu menangis orang yang meninggal dunia ini? Langit dan bumi itu menjawab, Tuhan kami, dia tidak berjalan di atas kami, melainkan dia selalu berzikir kepada kamu ya Allah. Allahu Akbar. Ini sebab yang pertama. Kenapa langit dan bumi ini menangis? Kerana hidup dia dalam keadaan berzikir. Saya sebut awal-awal tadi, biar hidup kita ni sentiasa, bibir kita ni sentiasa sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mulut kita ni sentiasa berzikir. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Mulut kita ni berzikir dan berzikir sepanjang masa. Jangan berhenti berzikir. Lalu langit dan bumi kata, bila dia meninggal dunia, hilanglah zikir dia. Yang menyebabkan tak ada lagi bagaimana suara indah, suara merdu berzikir kepada kamu ya Allah. Tak ada lagi suara-suara demikian. Itu zikir ni mainkan peranan. Saya sebut banyak kali pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan tertinggal zikir, tuan-tuan menghabiskan nyawa tuan-tuan dalam kubur. Kerana hidup kita ni bila kita berzikir-berzikir, bagaikan kita mengoksigenkan dalam kubur kita. Bagaikan kita nak menghidupkan kembali kita dalam kubur nanti, suara-suara kita, segala nyawa-nyawa kita dihidupkan dengan zikir-zikir yang kita sentiasa buat di atas dunia ni. Jangan malas nak berzikir, nak makan berzikir, nak tidur berzikir, kemudian nak berjalan berzikir, nak buat apa saja berzikir. Hidup kita dengan zikir je. Zikir ni menjadikan kita aman dan tenteram di waktu mana kita dalam kuburan nanti, insya-Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Muhammad Ibn Ka'ab mengatakan, sesungguhnya bumi itu akan menangisi kerana seorang itu, menangisi kerana seseorang, dan juga menangisi seseorang. Dia menangisi seseorang yang kerana berbuat ketaatan pada Allah di atasnya. Dia akan tanya, kenapa bumi dan langit ni menangis kepada seorang yang meninggal dunia tu? Kerana punca dia buat taat di atas dunia dahulu. Ini di antara sebab ketaatan dalam hidup kita. Tak berani nak minum arak, tak berani nak makan rasuah, tak berani nak menipu orang, tak berani nak mencela orang. Kerana apa dia? Aku taat pada Allah, aku jaga segala perintah Allah dalam hidup aku. Dalam hidup dia taat pada Allah di atasnya. Dia juga menangis kerana seorang yang berbuat maksiat pada Allah, kepada Allah di atasnya. Demikian juga, kenapa bumi itu menangis? Kerana orang tersebut buat maksiat di atas dia, dalam keadaan yang dia ni adalah hamba Allah. Dia berbuat maksiat di atas bumi itu sendiri. Sebab tu kita pesan, siapa yang nak buat maksiat, keluar daripada bumi. Siapa yang nak buat maksiat, jangan berlindung lagi dengan langit. Itu cara demikian. Maknanya, siapa nak buat maksiat, keluar daripada bumi. Nak minum arak ke, nak mencuri ke, nak berzina ke, nak menipu orang ke, pergi keluar daripada bumi ni. Kalau kamu mampu, kamu tinggalkan. Kerana kamu tak kesian ke bumi.
Bila kamu buat maksiat atas muka bumi, kamu minum arak, kamu tinggal solat, kamu membuka aurat, kamu tak kesian kepada bumi. Bumi tengok kamu tu rasa sedih. Kenapalah orang sanggup datang buat maksiat di atas aku ni sendiri. Macam ibu kita lah. Bila ibu kita dapati anak-anak dia balik dalam keadaan tak menutup aurat, masuk dalam rumah, menangis tu ibu sebut. Kenapalah dapat anak yang macam ni? Kenapalah anak ni tak tutup aurat? Kenapa dia tak tahu ke tutup aurat ni menjadi wajib dalam hidup? Macam ibu-ibu yang soleh, bapa yang soleh dan juga soleh, dia dapati anak-anak dia tak sembahyang, tapi kat meja makan banyak pula. Dia akan menangis. Nangis. Makan banyak, sembahyang malas. Dia sebut demikian. Aku pelihara orang ke aku ternak orang? Dia sebut demikian. Dia akan timbul benda-benda yang demikian dalam hidup kita. Itu sebab yang kedua. Sementara daripada Muhammad ibn Qais, Sa'id bin Al-Mansur dan Abi ad-Dunya menyatakan, pernah sampai berita kepadaku bahawa langit dan bumi itu menangisi seorang mukmin. Langit itu berucap, darinya masih ada kebaikan yang naik kepadaku. Kenapa menangis? Walaupun dia dah meninggal dunia, ada lagi kebaikan dia naik. Naik lagi kebaikan dia. Orang dah meninggal dunia dah, tapi pahala dia sampai lagi. Naik lagi pahala nama orang tersebut. Apa benda ni? Dia bersedekah, membuat masjid. Dia berinfak, walaupun dia mati, pahala infak dia tu jalan. Dia dapat anak yang soleh. Dia mengajar ilmu pada orang, amalan-amalan yang baik. Orang buat amalan-amalan baik yang diajar waktu mana dia hidup dahulu. Kemudian pahala tu naik sampai pada diri dia. Walaupun dia dah meninggal dunia, menangis kerinduan langit dan juga bumi, melihat keadaan yang sedang, bagaimana pahala-pahala itu berterusan sampai kepada yang disebut dengan orang yang buat amal soleh tadi. Macam tuan kitab kita ni lah, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nak sebutnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, walaupun dia meninggal dunia ratusan tahun dah sebelum daripada kita. Malam ni kita sebut lagi tentang dalam kitab-kitab yang disusun oleh Imam Qurtubi, kemudian imam-imam yang lain, Imam Ghazali dan sebagainya. Segala ilmu dia tersebut, walaupun dia telah meninggal dunia, tetapi sampai langit dan bumi ini menangis dengan amalan-amalan yang dilakukan olehnya tadi. Sedangkan bumi pula berucap, dia masih terus berbuat kebaikan di atasku. Bumi ni sebut, dia hidup lagi. Walaupun jasad dia dah mati, amalan dia masih lagi berterusan sampai pada aku. Pada dia saat mana dia telah meninggal dunia ini. Satu tuan-tuan, saya pernah sebut pada tuan-tuan kan, kita ni kan biar jadi macam yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Biar kita ni jadi macam orang yang disebut oleh Imam Ghazali. Matilah kamu saat mana kamu mati, bersama dengan mati kamu itu mati sama dosa-dosa kamu. Imam Ghazali pesan demikian. Usahlah kamu mati saat mana kamu mati, di saat mana kamu mati, dosa-dosa kamu mati, tetapi dosa-dosa kamu mati, tapi pahala kamu turut mati dengan kematian kamu. Rugi pada diri kamu demikian. Tapi matilah kamu saat mana kamu mati, di saat mana dosa kamu mati, pahala kamu terus hidup. Naik. Pahala kita ni hidup. Pahala hidup ni apa dia? Inilah pahala derma, buat masjid, buat sekolah agama, kemudian bangunkan ummah, buat program-program yang menghidupkan, yang disebut menghidupkan nyawa-nyawa, menghidupkan umur-umur manusia. Semua ni pahala-pahala dalam kehidupan yang berterusan pada diri kita. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan, saya bangunkan sekolah Ma'had Tahfiz An-Nabawi. Kita buat masjid, kita beli tanah, kita wakaf tanah tersebut. Kita beli bangunan, kita wakafkan bangunan ini untuk kerja-kerja agama. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh pahala ni berpanjangan. Lepas pada tuan-tuan meninggal dunia nanti, saya meninggal dunia ni nanti, pahala ni hidup pada diri kita. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tengok pahala sampai tak sampai pada kita. Saya buat di Pahang, saya buat di Kelantan masjid, saya buat bukan untuk kemegahan, tidak. Demi Allah, tidak sekelumit pun dalam jiwa saya untuk perasaan nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Tapi buat ni tujuan apa dia? Bila mati, pahala ni hidup. Pahala ni hidup berterusan, hidup. Biar dapat pahala berterusan. Seramai mana anak murid kita, seramai itulah yang akan baca doa untuk diri kita. Kadang-kadang kita duduk kat rumah je, tapi pahala kita dapat daripada mana? Amalan-amalan anak-anak murid yang kita bangunkan ini. Pahala-pahala ni berterusan sampai pada diri kita, insya-Allah. Ini biar kita buat demikian. Sebab tu kita, orang tanya kita, tak pernah ke ustaz? Sampai ada orang gelar, ni muka ustaz tu nak minta derma lah tu.
ustaz tu nak infak lah, sakit hatinya mereka. Tapi saya tak peduli terhadap orang demikian. Biarlah mereka, kul mutu bi ghaizikum, matilah kamu dengan kemarahan kamu itu, kebencian kamu itu. Tapi kita buat kerana Allah, biar kita dapat pahala berterusan dalam hidup kita. Ini pahala sedekah. Dan kitanya jangan rasa kecewa dalam kita berinfak di jalan Allah Subhanahu Taala. Ada orang tak nak bagi, dia tak nak bagi, tak apa. Tapi ada orang lain yang bagi dalam hidup. Kita jangan pula kita rasa dah orang tak nak bagi, maka orang lain semua tak bagi. Tak ada. Boleh jadi orang Malaysia tak nak bagi, orang Brunei bagi. Boleh jadi orang Brunei tak bagi, orang Indonesia bagi. Boleh jadi orang Indonesia tak bagi, tapi yang disebut dengan apa dia, orang Singapura bagi. Semua di kalangan kita ni pakat-pakat dalam hidup kita membangunkan. Untuk apa dia? Membangunkan balik kita lepas pada kematian kita nanti. Siapa-siapa yang nak hidup lepas pada mati, banyakkan sedekah, banyakkan infak, dia akan hidup. Hidup pula hidup gembira, bukan hidup kecewa. Kerana sedekah dia ni menjadikan kehidupan. Langit menangis dengan Allah dia ni, mati pun pahala dapat lagi pada orang yang demikian. Kerana apa dia? Amalan dia tu terus hidup. Bumi bagi tahu, wahai langit, kamu tengok ni, orang ni dia meninggal dunia, tapi dia meninggalkan masjid. Dia meninggal dunia, tapi dia meninggalkan sekolah agama. Dia meninggal dunia, tapi dia meninggalkan rumah-rumah untuk orang miskin dan anak-anak yatim. Kamu tengok ni, wahai langit, bagaimana pahala dia berterusan sampai pada mereka tersebut. Ni kita kena cerdik lah dalam hidup kita. Jangan hidup fikir untuk dunia je, jangan. Tetapi hidup ni fikir juga untuk bagaimana ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-Dhahhak Ibnu Jarir menuturkan beberapa tempat di bumi yang pernah ditempatinya, dan tempat naik amal perbuatannya di langit akan menangisi orang mukmin yang soleh. Itu sebab yang keempat. Tempat yang dia buat amal soleh tu akan menangis. Kadang-kadang tu orang soleh dengar tangisan itu. Kan kita boleh dengarkan berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tengah khutbah, kedengaran tangisan. Tengah Rasulullah khutbah, dengar tangisan budak kecil. Sahabat-sahabat mula cari. Mana ni? Dengar ni, suara daripada mana? Tengah-tengah cari tersebut. Lalu sahabat-sahabat ni tengah-tengah cari itu. Lalu Rasulullah tengok sahabat mula tak fokus khutbah Rasulullah. Rasulullah turun daripada mimbar Rasulullah. Rasulullah pergi ke mimbar sebelah. Rupa-rupanya mimbar sebelah ni mimbar lama, batang kurma lama yang dia buat ni, Rasulullah tinggal. Bila Rasulullah tinggal, batang kurma tersebut yang menyebabkan batang kurma yang sepatutnya Rasulullah biasa khutbah, Rasulullah tak khutbah lah, dengar menangis. Rasulullah pun ustaz di atas batang kurma tu. Rasulullah kata, sabar, kamu akan sama dengan aku dalam syurga Allah nanti. Bila Rasulullah sebut saja begitu, tangisan tadi serta-merta berhenti terus tangisan tersebut. Kerana apa dia? Rasulullah memberi jaminan dia akan berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak sebutnya kelebihan demikian. Nak sebutnya mereka menangis dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni menangis tengok cerita Hindustan ada. Menangis. Tengok apa dia? Tengok Tom and Jerry menangis. Pelik betul orang kita. Tengok kisah sedih Tom and Jerry dipanggil demikian. Ada ke pula kita ni? Boleh jadi demikian. Menangis kerana tidak kerana Allah, tapi menangis kerana Allah. Sampai peringkat tempat yang kita sujud malam-malam tu, teresak-esak kita sujud. Esak-esak menangis, teresak-esak. Teringat pada dosa ni, waktu kita menangis tersebut, tempat sujud kita ini, kedengaran waktu mana kita dah meninggal dunia, dia pun turut serta menangis di atas mengenang dosa-dosa yang pernah kita lakukan di atas dunia ini sendiri. Diriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri bahawa pernah dikatakan, disebut apa tanda-tanda bagaimana langit itu menangis. Daripada Al-Hasan Ibn Ad-Dunya meriwayatkan menangisnya langit adalah berupa warna merah yang ada padanya. Kalau tuan-tuan tengok langit tu warna merah, di langit tersebut warna merah, tu tanda langit sedang menangis. Menangis apa dia? Menangis terhadap amalan soleh yang dilakukan oleh orang yang soleh di kalangan kita. Di saat tersebut dia menghadap di hadapan Allah dengan tinggalnya amalan-amalan yang baik yang berserta padanya sampai di saat yang demikian. Allahu Akbar. Daripada Al-Hasan juga disebut, sesungguhnya jika Allah mewafatkan seorang mukmin di negeri yang asing, dia tidak akan mengazabnya. Hal itu merupakan rahmat dan juga pengasingannya itu. Dia memerintahkan malaikat, sang malaikat pun menangisinya
kerana ketidakhadiran keluarga di sisinya. Waktu mana kita meninggal dunia di negara yang jauh, katakanlah kita meninggal dunia di tempat yang terasing, saat itu Allah akan mengarahkan malaikat, kamu jadi keluarga dia. Biar dia nampak roh dia ni, nampak macam adik-beradik dia, macam keluarga dia, macam isteri dia, macam anak dia, berada mengiringi jenazah dia untuk dihantar ke kuburan itu. Anak sebutnya sampai tahap demikian. Allahu Akbar. Ini tajuk mengenai yang demikian. InsyaAllah kita akan cerita lagi dalam bab barzah ini, insyaAllah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, alhamdulillah setakat ini kita telah melaksanakan untuk Cakna Asnaf, insya-Allah, di mana kita telah gerakkan kit dapur, kita telah gerakkan kit kebersihan, dan juga kita gerakkan yang ketiga, kit yang disebut dengan kit penjagaan bayi. Penjagaan bayi, insya-Allah. Dan kita telah agih-agihkan sumbangan ini, alhamdulillah, telah bahagi di kalangan mereka-mereka yang susah, termasuk dengan sumbangan makan nasi bungkus. Kita telah bungkus sejak dah 2 hari dah, kita dah bungkus nasi sebungkus sebanyak lebih kurang RM8 sebungkus. Tuan-tuan boleh terus ke Maybank Matan Center ataupun Bank Islam ataupun CIMB ataupun Bank Islam tersebut, insya-Allah. 3 Maybank tersebut, tuan-tuan boleh sama ada nak bagi sumbangan melalui sumbangan kit dapur tu pun boleh, sebanyak lebih kurang RM60 je. Untuk satu bungkusan tu kita bagi pada mereka yang bila berlaku PKPB begini, ada di kalangan kita yang susah-susah, yang memerlukan sangat bantuan-bantuan. Lalu kita sampaikan demikian. Tuan-tuan boleh tengok perfume ni, ramai yang sibuk tanya soalan-soalan begini, boleh WhatsApp je terus ke talian 014 269 6217. 269 6217 dalam bentuk 4 koleksi sebegini. Tuan-tuan boleh dapatkanlah, insya-Allah, daripada perfume yang saya sentiasa war-warkan pada jemaah-jemaah sekalian, insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Allah jadikan kebaikan bertambah untuk diri kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala وبركاته. معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم
سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة